Yang ketiga adalah tips untuk speaking. So, muat speaking ni dia terbagi kepada dua task, task A dan juga task B. Task A ni tentang individual presentation, yang kedua adalah group discussion. Okey, korang akan dibagikan kepada 4 orang, 4 kandidat, kandidat A, B, C, D. And then korang kan macam aku cakap tadi ada dua task, individual dan juga group discussion. So untuk individual, task korang akan berlainan. So sebagai contohnya kan aku bagi sebagai contoh yang aku ingat lah, macam mana cara untuk reduce stress. Itu merupakan tajuk besar dia. So aku merupakan kandidat A, aku dapat playing with friends sebagai contoh lah, pergi beriadah bersama kawan-kawan. Yang kedua, macam kandidat kedua macam korang akan dapat tajuk yang berlainan, macam buat meditasi ataupun pergi buat yoga. And then korang kena buat macam mana, korang kena kan macam aku tadi kan, aku buat tentang sport kan, macam ikut tajuk yang korang dapat. Macam korang dapat tadi tentang meditasi ataupun buat yoga, korang kena develop satu karangan pendek. So dalam karangan tu, korang first intro tu korang kena cakap good morning to teacher ataupun good morning to examiner and fellow candidates. Today I would like to talk about cakaplah tajuk besar yang tadi tu kan. So korang cakap tu, lepas tu one of the way to cakap tajuk besar tu is by doing meditation or yoga. Cakap macam tu. And then lepas korang dah cakap tu, korang kena buat satu secara pantas. Lepas korang dah dapat task tu, examiner akan bagi korang task, semua orang task tu kata soalan tu kan, korang ambil time, jangan macam korang kelang kabut tau. Korang kena just relax je, tunggu arahan daripada examiner. Korang time kalau dia dah cakap okay, open your questions, candidates you can open your question. So korang open, lepas tu korang ambil satu kertas, lepas tu korang just salin apa yang korang ingat. Contoh macam korang yang tajuk yang aku bagi dekat korang adalah tentang meditasi dan juga yoga kan. So korang ambil tu, first korang kena buat intro, yang macam aku cakap tadi, korang kena buat intro. And then macam 2 perengan ataupun 3 perengan, korang kena letakkan semua segala tips ataupun segala yang berkaitan dengan yoga dan juga meditasi. So korang kena letak, lepas tu and then last kali korang kena tutup, korang buat conclusion. Plus time korang buat tu, korang kena masukkan korang punya apa tu, linkers tu macam penanda wacana. So korang kena masukkan penanda wacana. So macam yang aku cakap tadi, yang untuk intro aku cakap good morning ataupun good evening to examiner and fellow candidates. Korang bla 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 cakap macam tu. Dah masuk perengan pertama tu, korang just cakap firstly, cakap isi korang. Lepas tu untuk second tu cakap secondly, and untuk third lu cakap thirdly. So untuk last ataupun untuk conclusion, korang cakap in conclusion ataupun in nutshell ataupun apa-apa conclusion yang korang nak guna. Aku biasanya just guna in conclusion. I think this is one of the best way to reduce stress by doing meditation and yoga, bla 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 bla. Korang just cakap macam tu. And then lastly korang kena sebut thank you. Itu merupakan satu penutup yang betul-betul kau. And 5 minit. Kalau 5 minit ke 3 minit untuk seorang individu untuk present korang punya topik. So memang seriously 3 minit atau 5 minit tu berjalan dengan begitu gila, babi bantas. Serius, aku tak tipu. And then korang kena cepat-cepat korang kena buat. Aku lupa nak bagi tahu time management. Time management tu betul-betul penting. So memang korang kena buat dengan secara pantas. Just sketch saja. Tak payah buat karangan panjang tu. Just masukkan point form je. Point form isi korang. Lepas tu linkers tu korang boleh ingat dekat minda korang. And then intro tu korang boleh hafal. Outro tu korang boleh hafal. Conclusion tu korang boleh hafal. Yang penting linkers and then cara penyampaian korang kena jelas. Time cakap. And lagi satu tips yang aku lupa nak bagi dekat korang adalah time individual ataupun dekat group discussion. Kan aku cakap korang kena bawa satu kertas. So bayangkan satu kertas tu, kertas besar ni. Tak adalah besar ni, kertas A4. Test pad satu helai tu. Korang lipat 4. So kiranya lipat macam ni, lepas tu macam ni. So kena ada 4 kotak. So sediakan untuk kandidat A, untuk korang. Contoh kalau korang kandidat A, korang merupakan kotak pertama, kandidat B, kandidat C, kandidat D. So korang just catat apa yang member kamu cakap. Korang jangan buat macam pandang atas ke atau apa. Korang just kena fokus betul-betul dan tengok segala tips ataupun segala benda yang member korang cakap. Walaupun benda tu merepek, korang just catat je. Time exam muat listening, korang akan dengar radio. And then korang kena ikut apa yang radio tu cakap.
Sebagai contoh ni macam yang aku ingat lah, untuk exam listening, dia ada macam satu tajuk besar, lepas tu ada satu tempat-tempat kosong. Okey, tempat-tempat kosong kan. Lepas tu ikut apa yang radio tu cakap. Just yang nak ingat senang sekali, korang tengok soalan tu betul-betul tengoklah. Korang kena macam fokus dekat soalan tu. And then korang kena mempunyai skill pendengaran yang begitu bagus. So korang just tengok macam first soalan. Contoh macam first soalan tu, what is Malaysian bla 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 bla, macam tu contohlah kan soalan tu. So korang kena fokus dekat what if, macam what is. So time radio tu cakap what is Malaysian bla bla bla, korang boleh dah tahu, oh okay ni soalan dia. And then korang just tengok apa yang kosong tu. Sebagai contohnya, what if I got 100 subscriber bla bla bla, macam tu kan. So itu yang kosong tu merupakan jawapan yang radio tu cakap tadi, korang just tulis. And then untuk orang-orang yang mempunyai skill pendengaran yang begitu kurang, macam akulah, aku untuk reading, untuk listening ni aku tak begitu perform sangat sebab radio yang cakap tu memang suara dia agak terlalu robotik dan korang susah untuk korang faham. And then korang kena, ayat yang dibagi tu, contoh macam satu words tu, dia tak bagi satu perkataan yang betul-betul bagus tau. Bukan perkataan yang simple, dia akan bagi perkataan yang betul-betul, aras dia memang aras form 6 lah, serius. Dia punya memang susah bagi kita untuk nak tahu, ataupun kalau korang susah untuk mengeja satu-satu perkataan tu, korang memang akan struggle gila. And then itu sebab korang kena buat banyak latihan untuk korang meningkatkan korang punya, macam aku cakap tadi, korang boleh meningkatkan korang punya skill korang. Tips tentang listening yang kedua yang aku boleh bagi dekat korang adalah dengar lagu English. Dengar lagu English yang betul-betul grammar dia betul-betul bagus lah. Bukan lagu rap tentang macam Eminem ke atau 69 atau mana-mana lah. Jangan dengar dia orang punya English sebab dia orang punya English tu agak terlalu mereka ringkaskan, lepas tu ada ayat-ayat English yang pasar. So tak berapa sesuai untuk muat. Korang boleh, aku suggestkan artis yang korang boleh dengar adalah macam Ed Sheeran, lepas tu John Lennon, lepas tu ada banyak lagi lah, korang boleh search. Korang kena tahu satu, macam time korang dengar lagu dia, korang boleh tahu English yang dia guna tu betul-betul bagus. Okay, tips yang aku bagi ni sekarang ni, ini merupakan tips yang betul-betul bagus sekali lah. Sebab cikgu aku pun pernah kata, dan ada seorang penceramah dari luar sekolah aku, dia datang ceramah dekat sekolah aku, dia pun bagi tips yang sama. Dia kata korang kena listen untuk motivation. Motivation kan, orang-orang motivation bagi tu korang kena listen, boleh dengar and then tulis. Kalau korang dengar and then tulis, korang boleh improve writing korang boleh improve listening korang, and then korang boleh start to speak tau, seriously. Plus aku ada suggestion YouTube yang aku rasa betul-betul bagus untuk korang lihat. Aku akan letakkan dekat description dan korang boleh tengok sekarang. YouTube channel tu nama Team Fearless, ataupun ada lagi satu Team Fearless dengan J Shri apa benda entah nama dia. Apa pendapat korang tentang video ni? Sekiranya korang sukakan video ni, jangan lupa bagi like dan share video ni kepada semua rakan-rakan korang. Plus jangan malu, jangan segan, kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah ataupun korang boleh DM saya dekat Instagram. That's only, thank you very much for watching. Bye.